Okay, Assalamualaikum. Ni cikgu nak sambung seterusnya lah. Nombor yang seterusnya iaitu nombor 3. Okay, dalam satu kem motivasi, pihak penganjur telah menyediakan 198 batang pembaris, 330 batang pen marker dan 462 helai kad manila. Setiap kumpulan dibekalkan bilangan pembaris pen marker dan kad manila yang sama banyak. Okay, nampak jelas tak? Okay, apa soalan dia? Soalannya, berapakah bilangan kumpulan maksimum yang boleh dibentuk. Okey, berapakah kumpulan maksimum yang boleh dibentuk? Okey, kita kena cari ni, kita kena guna GSTK lah. Kamu kena buat GSTK. Okey, tadi nombor tadi 198, 330 dan juga 462 kad manila. Okey, kita bahagi dengan nombor perdana. Nombor yang 3 ni boleh bahagi. Kita nak buat gandaan sepunya terkecil. Bahagi 2 dulu sebab kita kena bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, 198 bahagi 2 dapat 99. 330 bahagi 2 dapat 165. Dan 462 bahagi 2 dapat 231. Kemudian boleh bahagi lagi. Bahagi 2 tak boleh. Kita bahagi dengan 3. 99 bahagi 3 kita dapat 33. Dekat sini 55. Dekat sini 77. Kemudian ketiga nombor ni kita boleh bahagi dengan 11. Iaitu kita akan dapat 3, 5 dan 7. Okay, jadi jawapan yang kita dapat adalah 2 darab 3 darab 11. Kita dapat 66. Maka 66 kumpulan yang kita boleh bentuk berdasarkan bahan yang nak bagi ni sama banyak. Okey. Kemudian yang ni bukan GSTK lah, yang ni adalah faktor sepunya terbesar FSTB. Kita tak boleh buat GSTK, kena bahagi lagi 3 sampai dapat 111. Okay, yang ni FSTB lah, kita dapat 66. Okey, tengok soalan yang kedua. Jika setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang, berapa bilangan maksimum peserta kem itu? Okey, kalau ada satu kumpulan 10 orang, jadi 10 darab saja dengan 66, maka jawapannya adalah 660. 10 darab 66 sama 660. Okey, soalan B ni memang tak boleh jawab pun sebab dia tak ada gambar rajah. Okey, so tak boleh jawab, tak payah jawab soalan ni. Okey, soalan C. Dalam rajah menunjukkan sebuah gelonsor di taman permainan. Majlis Perbandaran Melaka bercadang untuk mengecat permukaan gelonsor itu termasuk di dalam terowong. Okey, dalam terowong ni pun dia nak cat. Hitung luas permukaan yang perlu dicat. Jadi kita kena kira luas terowong ni yang dalam ni. Luas terowong ni sama dengan luas permukaan melengkung bagi silinder. Okey, jadi luas permukaan melengkung bagi silinder kita kena kira untuk silinder. Okey, untuk silinder kalau nak kira luas permukaan dia ada pi j 2 pi j t 2 pi j kuasa 2 pi j kuasa 2 tambah dengan pi j t. Pi j t 2 pi j t 2 pi j t. Ni luas bulatan. Bulatan yang bawah tu, yang bawah dan atas tu tapak dia. Yang ni adalah luas bagi permukaan melengkung tu. Kalau silinder macam ni, kan? Ni luas permukaan melengkung ni, kita panggil permukaan melengkung ni. Yang ni bulatan. Yang ni adalah permukaan
melengkung lah. Ni dia punya rumus dia. Tinggi dia yang ni, tinggi dia. Yang ni adalah lilitan bulatan 2 pi J. 2 pi J adalah lilitan bulatan darab dengan tinggi ni. Baru kita dapat permukaan melengkung. Yang ni yang dia nak cat kat dalam ni kan. Nak cat dalam ni. Okay, jadi untuk soalan ni, pertama kalau kamu tak boleh nak bayangkan macam mana permukaan ni, kamu kena bentangkan dia. Okay, yang ni apa yang cikgu bentangkan, cikgu dapat macam ni lah. Cikgu bentangkan permukaan ni. Kita dapat macam ni. Yang ni, yang atas sekali. Kan permukaan dia macam ni. Yang atas ni, buka. Yang pertama ni 2. 2 kali dengan dia punya panjang dia ni 8. Tinggi dia 8. Okay, so 2 darab 8. Okay, lepas tu 6 darab 8 yang ni. Yang belakang ni. 6 darab 8. Kemudian yang tapak bawah ni. 10 lah. Yang ni kita dapat 10. 10 darab dia punya tepi sisi ni 8. 10 darab 8. Kemudian yang ni kita tak tahu yang ni berapa kan. Dia punya sisi ni. Sisi ni tak tahu. Jadi kita kena cari menggunakan teorem Pythagoras. Macam mana dapat 8 ni? 10 tolak dengan 2 ni. So dapat sini 8. Sini 8. Sini 6. Tinggi ni sama dengan ni 6. Jadi kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi kita dapat dekat sisi ni 10. Sisi ni 10. Maka 10 darab dengan 8 juga. So dapat yang ni. Belah ni. Okay. Kemudian kita tengok yang ni pula. Yang ni yang macam kapal terbang ni kan. Yang ni dia punya sisi tepi ni. Buka kot ni. Okay, buka kot ni. Dapat dapat trapezium. Dapat trapezium. Okay, di mana yang ini adalah 10. Okay, panjang dia ni 10. Ni 10. Sini 2. Ni kan 2. Ni 2. Ni 2. Sini 10. Sini 2. Sini 10. Okay, jadi kita kira semua sekali. Luas ni semua. Luas trapezium ialah setengah darab 2 tambah 10 darab 6. So, 6 36. So, sini kita dapat 36. Sini dapat 36. Tapi, untuk 36 ni, kamu kena tolak dengan bulat dia ni. Kan dia ada terowong dekat dalam ni kan. Permukaan yang luar ni, dia tak kira lah permukaan bulat ni. So, kamu kena tolak dengan yang bulat ni. 36, kamu kena tolak dengan... ataupun kamu kira semua sekali. Luas... Yang ni adalah luas... terowong yang ni. Yang kat dalam ni. Okay, luas terowong ni yang ni 2 pi J T. 2 pi J T tinggi dia 8 tambah dengan ni 16, 48, 80, 80, 36, 36. Okay, tambah semua ni. Okay, kemudian kita tambah, kita dapatlah 371.41. Kemudian tolak dengan luas bulatan. Tolak dengan luas bulatan. Ni luas bulatan. Cikgu kira tolak dengan ni 14.139. Luas bulatan yang tak ada permukaan tu. Okey, tolak yang tu. Kemudian kita dapat jawapan kita adalah 357.27. Okey, yang ni tak sama juga. Jawapan dia tak sama dengan buku tu. Okey, soalan nombor 4. Okay, dalam rajah menunjukkan sebuah segitiga. Tulis satu ungkapan algebra bagi perimeter segitiga itu. Okey, perimeter mestilah kena tambah semua kan. Okey, yang ni perimeter dia lah 2 darab ni kan sama. Jadi 2 darab dengan 20 tolak 7xy tambah dengan 12. 40 tolak 14xy tambah 12. 40 tambah 12, 62. 62 tolak 14xy. 62. Dah 52 dah. 52 tolak 14xy. Okay, cari perimeter segitiga itu jika x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Sini gantikan nilai sajalah. X sama dengan 2. 52 tolak 14. X darab dengan 2. Y 1. Sama dengan 52 tolak 28. Sama dengan 24. So, jawapan dia 24. Okey, permudahkan yang ni. Kita permudahkan yang ni. Cikgu dah buat dah. Okey, kita permudahkan yang ni. K negatif 3 tak darab dengan K kuasa 9 bahagi dengan K kuasa 2. K
Yang darab kita tambah indeks dia sebab asas dia semua sama. Jadi K negatif 3 tambah 9 tolak 2 dapat K kuasa 4. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2, cari nilai bagi X. Okey, kita nak cari nilai X ni, kita kena buat sebelah sini, kita kena buat akhirnya macam ni. Dia jadi macam ni. Asas ni sama dengan asas sebelah ni. Satu asas duduk sini, satu lagi duduk belah ni. Dia kena sama nilai ni. Okey, mari kita tengok nah. Kita kena tukar beberapa asas lah. Okey, macam ni 2, asas 2. 8 ni boleh tukar kepada asas 2. Maka kita akan tukar kepada 2 kuasa 3. Okey, 4 ni boleh tukar kepada 2 kuasa 2. 4 yang ni pun 2 kuasa 2 juga. Ini 1/4 kuasa X sama dengan 4 kuasa negatif X. Kan indeks negatif ni sama dengan kuasa 1 per kan. Okey, jadi kita dapat 2 kuasa 3X bahagi dengan 2 kuasa 3 kuasa 2. Okey, yang ni kita akan dapat 6. Seperti gini. Okey, jadi yang bahagi kita tolak. 2 kuasa 3X tolak 6. Ni, tolak dengan 6 ni. Per dengan 2 kuasa tambah kan 2x tambah 4x 2x tambah 2x dapat 2 kuasa 4x sama dengan 2 kuasa negatif 2x. Sini tak habis lagi sebab sini masih ada lagi 2 asas nah. 2 ni pun 2 kan. So kita satukan dia. Jadi kita tolak dia. 2 kuasa 3x tolak 6 tolak dengan 4x sama dengan 2 kuasa negatif 2x. Bila dah dapat satu belah ni asas yang sama, jadi kita boleh samakan dia punya indeks. 3x tolak 6 tolak 4x sama dengan negatif 2x. Jadi 3x tolak 4x, kita himpunkan x di sebelah kiri. Sama dengan 6. Nah, 6 ni negatif, so dia jadi positif kat sini. 3x tolak 4x negatif x tambah 2x dapat x sama dengan 6. So, x sama dengan 6. Okay. Soalan seterusnya. Dalam raja menunjukkan perjalanan sebuah lori dari kilang P ke kilang Q dan kemudian ke kilang R. Lori itu mula bergerak dari kilang P pada pukul 8.30 pagi dengan kelajuan 65 km per jam. Lori itu sampai di kilang Q pada pukul 10.30. Dekat sini kita boleh tahu tempoh masa dia adalah 2 jam. Nah. Pemandu itu meneruskan perjalanan ke kilang R dengan kelajuan 80 km per jam. Jarak di antara kilang P dan kilang R adalah 330. Jarak keseluruhan adalah 330. Lori itu sampai ke kilang R pada pukul 2.45 petang. Kira waktu lori itu mula bergerak dari kilang Q ke kilang R. Okey, yang ni masa kita tahu daripada P ke Q masa kita tahu 2 jam. Kemudian lajunya adalah 65. Jadi kita boleh tahu jarak dia. Yang pertama kita nak kena cari jarak dia lah. Okey, jarak dia daripada Q ke R. Jarak yang ni bila kita dapat jarak dekat sini, jarak Q ke R ni baru kita boleh cari dia punya masa dia, tempoh masa dia. Bila dapat tempoh masa dia baru boleh cari pukul berapa dia bergerak dekat sini. Dia kan rehat kat sini, memang dia sampai kat sini 10.30 tapi dia tak bergerak 10.30. Dia rehat kat sini, kita tak tahu dia rehat berapa lama dan dia bergerak tu bila. Okay, jadi kita cari dulu dekat sini jarak. Kita dapat 2 darab 65 lah. Nah. Kita guna rumus segitiga kita. Kalau kita nak cari jarak, kita kena ambil laju darab dengan masa. Jadi kita ambil laju darab dengan masa, dapat 130. Jadi jarak dekat sini adalah 130. Dan bila dapat jarak dekat sini, kita boleh dapat jarak daripada Q ke R. Ambil 330 iaitu jarak keseluruhan. Tolak dengan 130, kita dapat 200. Bila dapat jarak dekat sini, jadi kita boleh cari tempoh masa yang dari perjalanan Q ke R. Okay. Dapat tempoh masanya adalah 2.5 jam. Tempoh masa ni kita ambil bila kita nak cari masa, kita ambil jarak bahagi laju. Jarak bahagi laju kita dapat 2.5 jam. Okay, bila dapat tempoh masa 2.5 jam ni, kita kena ambil lah 2.45 kan dia sampai 2.45 kan. 2.45 ni kita tolaklah dengan 2.5 jam. Gunalah ni. Dalam bentuk jam ni 2.45 tu dah petang, jadi 14.45 tolak dengan 2.5. 2.5 jam adalah 2.5 minit dia 30 minit. Setengah jam 30 minit. Okey, jadi kita kira kita dapat 12.15 PM. Dia mula bergerak adalah 12.15 PM. Okey, dah dapat dah soalan tu.
Kita terus ke soalan nombor 5. Dalam rajah menunjukkan dua buah segi 4 tepat. Okey, diberi bahawa jumlah luas bagi dua buah segi 4 tepat itu ialah 63 cm persegi. Okey, luas kena darab dua-dua ni. Kan ni panjang dan lebar, ni pun panjang dan lebar tambah dapat luas. Okey, ni luas. Okey. Kemudian ada jumlah perimeter bagi dua buah segi 4 tepat itu ialah 44 cm. Okey, perimeter kamu kena tambah semua ni lah. Nak tambah semua ni jadi 5 tambah 5 10, 10 tambah x tambah x 2x. Jadi 2x tambah 10. Yang ni 2y tambah 12 sama dengan 44. Jadi kan dia dua persamaan. Tengok cikgu buat ni, cikgu jadikan dia dua persamaan. Satu daripada maklumat perimeter. Okey, satu lagi daripada maklumat luas. Okay, jadi daripada perimeter ni, kamu dapat 2x tambah 2y sama dengan 22. Kamu boleh terus guna yang ni. Ataupun kalau rasa macam nombor ni besar sangat, kamu boleh bahagi dengan 2. Sebab ketiga-tiga nombor ni, ketiga-tiga sebutan ni, kita boleh bahagi dengan 2. Jadi kita dapat, cikgu dapat x tambah y sama dengan 11. Untuk persamaan 1. Dan 5x tambah 6y sama dengan 63 untuk persamaan 2. Kalau yang ni kamu buat persamaan 1 ni persamaan 2 pun okey, tak ada masalah. Okey, tengok kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan x tambah y sama dengan, ni kalau kamu nak guna kaedah penghapusan lah. Pada cikgu guna kaedah penghapusan tu memang lagi senang lah. Okey, kita samakan y dia lah. Darab dengan 6. So, dapat 6y, 6x, 6y sama dengan 66. Darab, kita tolak y dengan y, kita dapat x sama dengan 3. Kemudian gantikan x sama dengan 3 ke dalam persamaan 1 ni tadi. Okey, jadi x tambah y sama dengan 11. 3 tambah y sama dengan 11. Y sama dengan 11 tolak 3 sama dengan 8. Jadi kita dapat x sama dengan 3, y sama dengan 8. Okey.